Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali bersiaran langsung bersama saya Borhan Busama di Suara Merdeka. Hari ini tetamu saya Datuk Sri Khairuddin, tapi dia tak bagi saya panggil Datuk Sri, dia suruh panggil Abang Din. Tapi bila saya sembang rupanya ada kaitan dengan kampung saya. Kalau orang yang kenal kan, kampung saya Pak Lang Hashim, arwah Pak Lang Hashim, dia memang terkenal di kampung tu. Ni anak saudara dia kan. Ya. Kalau orang kampung saya kampung Mata Masyang. So, selamat datang ke Suara Merdeka, Bang Din. Terima kasih Borhan. Pertama kali tampil di Suara Merdeka secara live di Facebook. Tajuk kita santai saja, cerita tentang perjuangan politik Abang Din. Dari awal sampai ke sekarang dan future, apa perancangan kan, itulah kita punya topik. Dia terbuka dan kita akan komen pelbagai sudut politik semasa di negara kita dari segi perspektif Abang Din sendiri. Okey, Abang Din, semua orang tahulah Abang Din memang pengikut setia Tun Mahathir sampai sekarang dan ke mana saja Tun Mahathir pergi di situlah ada Abang Din kan. Tapi di peringkat awal tu, macam mana Abang Din boleh berminat dengan politik dan terjun ke arena politik? Terima kasih Borhan. Terlebih dahulu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Suara Merdeka kerana sudi menjemput saya ke studio pada hari ini untuk menghadiri program kita pada petang ni. Ialah satu soalan yang agak baik bagi saya. Sebenarnya saya ni bukan pemimpin politik, tidak. Saya tidak klasifikasikan ataupun perkenalkan diri saya sebagai pemimpin politik. Saya ni sekadar aktivis politik, macai politik. Saya itu level saya sebenarnya. Saya dengan politik ni bukanlah satu perkara yang agak satu perkara yang agak saya rasa lumrah bagi saya. Kerana darah yang mengalir dalam tubuh saya itu pun adalah darah politik. Saya adalah anak saudara kepada Allahyarham Haji Sulaiman Palestin, salah seorang pengasas parti UMNO, ahli UMNO asal nombor 4 Sulaiman Palestin, dan jawatan terakhir beliau dalam politik adalah Ketua Penerangan UMNO Malaysia pada waktu itu. Jadi saya dibesarkan oleh Allahyarham Sulaiman Palestin. Jadi kemungkinannya atas dasar itulah sikit sebanyak mungkin darah yang mengalir dalam tubuh saya itu adalah darah politik. Peringkat awal pembabitan dalam politik ini memang dengan UMNO lah. Dengan UMNO. Saya merupakan ahli UMNO dan jawatan saya yang terakhir di dalam UMNO sebelum saya dipecat dari UMNO, saya adalah mantan naib ketua UMNO bahagian Batu Kawan di Pulau Pinang. Itu jawatan terakhir saya dalam UMNO. Selepas dipecat tu, Abang Din join Bersatu, kan tubuh kan Bersatu? Ya, pada waktu itu saya pun secara langsung terbabit dengan penubuhan Parti Bersatu sebenarnya di peringkat awal. Tetapi sebelum kewujudan Parti Bersatu, saya terbabit secara proaktif dalam menggerakkan deklarasi rakyat di tanah air kita. Sebenarnya platform deklarasi rakyat ini merupakan satu platform yang cukup penting dari segi nilai sejarahnya dan sebagainya di tanah air kita, kerana itu merupakan satu platform yang pertama di mana Tun Dr. Mahathir Mohamad bergabung secara bipartisan dengan semua musuh-musuh politik beliau. Yalah, kita tahu waktu Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri selama 22 tahun dulu, macam mana beliau dikritik dengan begitu hebat oleh parti DAP, parti PKR, parti PAS dan sebagainya.
Tetapi apabila kita tubuh deklarasi rakyat, itu merupakan satu platform bipartisan yang pertama, di mana kita bergabung tenaga dengan semua individu-individu, tokoh-tokoh pemimpin dari parti-parti pembangkang pada waktu itu. Oh, itu yang berlaku. Ya. Yang orang nampak Pakatan Harapan saja, orang tak nampak ni deklarasi rakyat kan? Oh ya, ianya bermula dari deklarasi rakyat. Sebelum bersatu, sebelum Pakatan Harapan, ianya bermula dari deklarasi rakyat. Dia sebab Abang Din ni dia bergerak politik ni di balik tabir. Jadi saya sendiri sebagai wartawan pun tak banyak maklumat tentang Abang Din ni. Kalau saya Google tu pun tak banyak maklumat. Sebab tu bila saya dapat panggil Abang Din ni, saya seronok lah nak cerita di sebalik tabir tu. Kita baru tahu ada deklarasi rakyat. Selepas tu baru jadi Pakatan Harapan apa semuanya. Dan sedangkan Tun selama ni dia musuh utama dia DAP masa tu. And then tiba-tiba dia boleh bekerjasama dengan DAP dan membentuk kerajaan. Masa tu Abang Din tak terkejut ke keputusan Tun masa tu? Ya, saya apa saja keputusan Tun ni saya tak pernah terkejut. Kerana Tun ni dia adalah seorang tokoh negarawan yang berpengalaman. Sebab itu saya sering kali kata mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin UMNO, dan kemarin saya isu satu statement mengenai kenyataan Tengku Adnan Mansor terhadap Tun. Siapa dia orang-orang macam Tengku Adnan Mansor ni? Dia dulu ni dia pun cari makan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri 22 tahun yang pas. Tun Dr. Mahathir Mohamad membabitkan diri dia dalam UMNO dari sebelum kewujudan UMNO, sebelum tahun 1946, dan terlibat secara langsung dengan UMNO sebagai ahli UMNO pada tahun 46 sampai menjadi Presiden UMNO. Pimpin UMNO selama 22 tahun. Dan sampai hari ini pun Tun Dr. Mahathir Mohamad, alhamdulillah, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, masih sihat dan sebagainya, masih berada di pesada politik tanah air kita. Dia lihat senario politik ni daripada sebelum UMNO ditubuhkan sampai hari ini. Jadi pemimpin-pemimpin UMNO ni yang korup macam Tunku Adnan ni semua ni, saya nak nasihatkan mereka duduk diam-diam. Jangan jaga tepi kain orang. Dia jaga tepi kain dia sendiri cukuplah. Saya nak orang macam Tunku Adnan ni tumpu kepada kes-kes korupsi mereka di mahkamah. Yang lain tu mereka jangan masuk campur. Dan saya sebab itulah ramai orang kata saya ni pengikut setia taksub dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebenarnya saya bukanlah orang yang taksub dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi saya adalah seorang yang berpegang erat kepada wadah perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kenapa? Kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad dia tidak pernah menipu dalam mana-mana perjuangan untuk nak menegakkan kebenaran. Ini saya amat kenal hati nurani Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kalau Tun Dr. Mahathir Mohamad buka mulut, dia buat bising ke atas satu-satu isu, maknanya adalah asas-asasnya. Kenapa? Kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad dia bukan jenis orang yang dengar kata-kata daripada orang lain dan dia terus nak melenting. Tidak. Tun Dr. Mahathir Mohamad dia buat kajian, dia selidik dan sebagainya. Dia cari asas-asas fakta-fakta tersebut sebelum dia bercakap. Sebagai contohnya kita lihat dalam isu 1MDB. Isu 1MDB ni pada peringkat mulanya pemimpin-pemimpin UMNO hampir semua menyanggah, mengkritik Tun Dr. Mahathir Mohamad dan sebagainya. Tetapi akhirnya apa yang diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad betul ataupun tidak betul. Jadi sebab itulah saya di sini saya ingin mengesahkan bahawa saya tidak pernah taksub dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi saya tetap akan berpegang erat dengan wadah perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kerana dalam diri Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak ada perkara lain. Yang ada kepada dia ialah bangsa, agama dan negara. Itu menyebabkan dia dihormati oleh masyarakat dan pemimpin politik sebab pendirian dia yang tegas. Betul. Dia tak ada berdolak-dalik dalam hal kepentingan negara dan rakyat ni. Betul. Berbanding dengan pemimpin-pemimpin yang baru-baru ni, dia macam-macam
dia punya matlamat dia kadang-kadang lebih kepada kepentingan peribadi. Dari segi itu yang ya betul. Sebab itu Borhan, kita amat sedih dengan perkembangan mutakhir politik tanah air kita. Kita akui bahawa UMNO ini adalah satu parti keramat kepada orang Melayu. Sama ada kita suka ataupun kita tidak suka, UMNO banyak jasanya kepada orang Melayu. Dan sebab itulah dalam apa jua keadaan kita tidak boleh salahkan UMNO. Yang salah ialah pemimpin-pemimpin korupnya. Ini pemimpin. Kita agak sedih pada hari ini, ramai daripada pemimpin-pemimpin parti-parti, daripada parti-parti politik ni, mereka letakkan kepentingan peribadi di atas segalanya. Mereka letak asas-asas untuk pangkat, poket dan perut tu di atas segala-galanya. Kalau bagi kepada sogok mereka dengan jumlah wang ringgit yang lumayan, suruh mereka lompat parti pun mereka lompat parti. Inilah perkara yang kita nak mengingatkan kepada keseluruhan rakyat Malaysia pada pilihan raya yang ke-15 kelak. Apabila tiba pilihan raya umum yang ke-15 kelak, muka-muka beginilah, pemimpin-pemimpin haprak macam inilah yang rakyat kena tolak. Orang yang tidak ada prinsip, orang yang meletakkan kepentingan peribadi di atas kepentingan lain, itulah orang yang kita kena tolak pada pilihan raya yang akan datang. Sekiranya rakyat tidak tolak pemimpin-pemimpin yang berkualiti seperti berikut, saya rasa selama itulah masalah polemik politik di negara kita akan berpanjangan, tak boleh selesai. Sebut pasal pilihan raya ni, ada orang sebut banyak-banyak tarikh. Abang Din jangka bila pilihan raya? Saya tak tahu. Saya nampak, saya punya reading, kemungkinannya pilihan raya yang ke-15 ni akan berlaku pada bulan Jun tahun ini. Ini saya punya reading. Ini pendapat peribadi saya. Dari segi peluang macam mana? Kalau tengok Pejuang pun belum dapat diregister lagi. Pakatan Harapan pun tengok macam dia jadi bangkang pun tak apa berkesan. Pada masa yang sama, kerajaan Perikatan Nasional pun asyik bertelagah juga. Jadi peluang ni bila election nanti bagaimana? Saya peluangnya ingin saya nyatakan di sini bahawa kedudukan Tun Dr. Mahathir Mohamad mempunyai banyak advantage. Kerana apa? Baru-baru ni apabila saya balik ke kawasan parlimen saya di Jasin, dan saya pun banyak berjumpa dengan pemimpin-pemimpin akar umbi dari seluruh negara, orang-orang kampung dan sebagainya, mereka berpendapat bahawa apa pun kita bercakap tentang Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Mahathir Mohamad ni adalah seorang tokoh negarawan yang berpegang erat kepada prinsip. Kalau dia kata dia tidak mahu bersekongkol dengan kalangan yang korup dan sebagainya, walaupun ditawar jawatan Perdana Menteri untuk dia dan sebagainya pun, Tun Dr. Mahathir Mohamad dia akan pegang erat kepada prinsip tersebut. Ini dikagumi oleh keseluruhan rakyat di peringkat akar umbi di seluruh tanah air kita. Jadi saya tengok kalau Tun Dr. Mahathir Mohamad buat satu branding bahawasanya Pejuang ini dia stand alone buat masa ini sebagai satu third force yang baru. Kalau Tun Dr. Mahathir Mohamad berjaya buat branding tersebut, saya rasa advantage-nya banyak kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan kita tidak perlu risau. Saya tak tahu, saya bukan pemimpin Parti Pejuang. Saya hanyalah sekadar ahli biasa Parti Pejuang. Tetapi dalam apa jua keadaan, saya mempunyai keyakinan yang amat tinggi kepada keseluruhan pemimpin-pemimpin pro-tem Parti Pejuang. Saya rasa mereka mempunyai strategi tersendiri. Kita tahu pihak kerajaan Tebuk Atap PN tidak akan luluskan pendaftaran Parti Pejuang. Tetapi kalau mereka tak lulus pun ada caranya untuk kita nak participate dalam pilihan raya yang ke-15 kelak. Yang tu kita tak perlu risau. Saya rasa perkara tersebut satu perkara yang agak enteng, yang boleh ditangani oleh pemimpin-pemimpin Parti Pejuang.
InsyaAllah. Dia parti ni lebih kepada platform saja. Sebab dalam Pejuang ni dia pemimpin dia memang orang kenali lah. Betul. Kecuali pemimpin yang orang belum kenali, dia masalah lah kalau ada bertanding. Betul. Tak ada parti ni. Ya, setuju. Saya setuju. Kalau Pejuang ni semua orang dah kenal. Tapi ada sesuatu yang menarik. Sebelum kita live tadi saya bersembang dengan Abang Din. Abang Din cerita, Abang Din, saya pun tak perasan Abang Din bertanding tiket amanah dulu kat Jasin. Ya. Saya pun tak perasan. Saya ingat kan bertanding bawah bersatu ke apa. Ya. Rupanya masa tu Abang Din dah merajuk tinggal bersatu. Saya bukan merajuk sebenarnya. merajuk. Saya pun berpegang kepada prinsip saya. Saya adalah pada waktu itu ahli parti amanah. Dan saya bertanding di kerusi Parlimen Jasin di Melaka di bawah platform parti amanah. Secara sepintas lalu, saya adalah salah seorang daripada ahli yang peringkat awal ketika kita nak tubuhkan Parti Bersatu dulu. Tetapi pendirian saya dari awal lagi. Saya memaklumkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya kata kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad masih hidup, masih sihat. Tanya Tun Dr. Mahathir Mohamad, jangan percaya dengan Mahyudin Yassin. Dia ni seorang yang tidak ada prinsip, seorang yang cukup hipokrit bagi saya. Dan saya sebab tu pada peringkat mula penubuhan Parti Bersatu, saya banyak bercanggah pendapat dengan mereka. Saya kata kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam 2-3 perkara yang saya concern pada waktu itu. Parti Bersatu ni ditubuhkan oleh Muhyiddin Yassin. Bagi saya, kalau kita nak tubuh satu-satu parti politik, kita tidak boleh suruh seorang individu untuk tubuh parti politik tersebut. Kerana akhirnya dia akan kata itu parti dia. Dan akhirnya dia akan buat ikut cita rasa diri dia. Sebab itu saya kata kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad pada waktu itu, kita patut tubuh Pro-Tem Committee. Dan Pro-Tem Committee ini dalam 20-30 orang, Pro-Tem Committee inilah yang akan tubuhkan Parti Bersatu. Yang putuskan perlembagaan bagaimana. Tapi pada waktu itu Tun Dr. Mahathir Mohamad dia agak yakin dengan Mahyudin kerana Mahyudin bekas Timbalan Perdana Menteri. Tapi Mahyudin walaupun dia bekas Timbalan Perdana Menteri, dia ni tidak ada otak. Dia bukan pemimpin. Dia tidak boleh memimpin. Sebab itu pada hari ini dia hilang keabsahan dalam politik. Dia tidak hilang sokongan majoriti dalam politik. Dia masih lagi muka tembok. Dia masih lagi kulit kerbau. Dia tak malu dan masih nak jadi Perdana Menteri. Kerana sifat dia. Saya dulu apa saya kata tentang perlembagaan Parti Bersatu. Mana-mana parti baru, kita tidak boleh duplicate perlembagaan parti yang telah lama wujud. Saya pernah duduk berdoa dengan Mahyudin. Dia panggil saya tentang mana dia duplicate UMNO? Ya, tentang parti, tentang perlembagaan. Saya tanya Mahyudin, macam mana dia buat perlembagaan Parti Bersatu? Saya ingat lagi di pejabat dia di Bukit Damansara. Dia kata, Din, tak apa, jangan masuk campur, tak apa. Saya dah ambil perlembagaan Parti UMNO, saya merubah sikit sana sini dan saya make it more airtight. Jadi bagi saya kata dekat Tun Dr. Mahathir Mohamad, itu perkara gila. Ini datang daripada mulut bekas Timbalan Perdana Menteri. Saya, walaupun saya ahli politik di peringkat akar umbi, saya sendiri pun tahu, kalau parti yang baru nak ditubuhkan, kita tidak boleh kopi mana-mana perlembagaan parti yang sudah 60 tahun wujud. Macam mana kita parti yang umur 1 hari nak carry perlembagaan tersebut? Kita akan gagal. Sebab itu saya kata dulu, kita tak perlu ada cawangan, tak perlu ada bahagian dan sebagainya. Kerana parti baru, kita tidak boleh membebankan parti baru. Saya masih ingat kata-kata almarhum Tunku Abdul Rahman ketika mereka mula nak tubuhkan Parti Semangat 46. Ketika almarhum Tunku Abdul Rahman berborak dengan Allahyarham Sulaiman Palestin, saya pun ada pada waktu itu. Saya dengar dan saya masih ingat kata-kata Tunku Abdul Rahman. Almarhum Tunku Abdul Rahman kata, mana-mana parti baru, jangan bebankan dengan perlembagaan yang berat. Ringkaskan perlembagaan seberapa ringkas yang boleh. Apabila parti tersebut menjadi kuat hari demi hari, dan pada waktu itu
barulah kita buat pindaan ikut kesesuaian masa pada waktu itu. Barulah parti baru tersebut boleh survive. Tetapi mungkin Mahyudin dia seorang yang cukup ego, dia tak mau dengar pandangan orang dan sebagainya, dan akhirnya apa jadi pada Bersatu? Saya nak masuk sebelah UMNO pada waktu itu, sebelah kerajaan BN. Pada waktu itu kerajaan BN mempunyai hak, ROS mempunyai hak untuk diregister Parti Bersatu. Kerana mereka buat mesyuarat tahunan tu di peringkat kebangsaan tanpa anjurkan mesyuarat di peringkat cawangan, bahagian dan sebagainya. Sedangkan perlembagaan dia dia perlu melalui cawangan, bahagian, baru peringkat pusat. Sebab dia ikut struktur tu UMNO, betul UMNO. Betul lah tu. Sebab itu saya akhirnya saya bertelagah dengan Mahyudin Yassin, dan saya kata kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, jangan percaya kepada Mahyudin Yassin. Dia hanya nak mempergunakan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk nak mempopularkan parti dia, dan akhirnya apabila parti dia menjadi kuat, dia akan sepak Tun Dr. Mahathir Mohamad keluar. Dan akhirnya pada hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa yang saya kata kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, walaupun pada waktu itu tidak diyakini oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, hari ini Allah Taala tunjuk kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad siapa yang benar, siapa yang bercakap benar. Ini saya amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebab itu dulu saya keluar daripada parti kerana saya kritik secara lantang terhadap Tan Sri Mahyudin Yassin, dan saya tidak mahu membebankan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Masalah saya dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad ni tidak. Tun Dr. Mahathir Mohamad ni dia bukan dia suruh saya buat itu dan ini. Tetapi apabila saya ambil satu-satu tindakan, orang selalu implicate saya dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab itulah pada waktu itu, kerana saya tidak mahu membebankan pengurusi Parti Bersatu, dan saya mengambil keputusan untuk tinggalkan Parti Bersatu. Lepas tu bertanding di Jasin. Selepas keputusan pilihan raya, mendapati Ahmadin kalah. Sedangkan Ahmadin mendakwa Ahmadin dah menang. Ya. Tapi apa yang berlaku sebenarnya masa tu? Di sebalik yang kita tak tahu ni, apa sebenarnya berlaku? Ya, pada hari pengiraan undi, saya sudah dapat maklumat selepas waktu maghrib bahawa saya menang lebih kurang 4,000 undi majoriti. Dan saya amat yakin kerana pada pukul 9 malam crawling title di RTM, mungkin Borhan pun dengan RTM pada waktu itu. Tak, saya dengan utusan. Oh, dengan utusan. Memang saya pun dah monitor juga. Crawling title RTM dah keluar. Kawasan Parlimen Jasin saya menang. Astro pun keluar, kawasan Parlimen Jasin saya menang. Tetapi saya agak ralat pada malam tersebut. Kita dipanggil balik untuk berkumpul di Hotel Sheraton di Petaling Jaya. Jadi apabila saya mendapat panggilan diarah balik ke Hotel Sheraton pada pukul 9 malam, saya tinggal Jasin. Waktu itu mereka belum umumkan secara rasmi keputusan kursi Parlimen Jasin. Saya balik ke PJ. Dan Jasin ini merupakan salah satu kursi yang diumumkan amat lewat. Saya rasa mungkin yang terakhir pada jam 2 pagi. Keputusan rasmi diumumkan pada jam 2 pagi. Dan akhirnya saya diumumkan tewas dengan undi 215 undi. Itu yang Lepas tu Wandin bawa kes ke mahkamah, dan keputusan tu kekal. Sekarang ni dalam proses rayuan lah. Rayuan pun semua dah habis. Mahkamah telah buat keputusan bahawa saya tewas lah. Jadi saya hormatilah keputusan mahkamah. Walaupun kita respect the rules of law. Kita hormati keputusan mahkamah. Bila sebut pasal Sheraton ni, kita teringat pada langkah Sheraton lah. Langkah Sheraton tu sebenarnya apa yang berlaku di sebalik tu? Siapa sebenarnya yang menggerakkan langkah Sheraton ni? Betulkah Datuk Seri Azmin yang gerakkan? Ataupun ada orang lain? Sebenarnya langkah Sheraton ini adalah natijah daripada kerakusan sifat Muhyiddin Yassin.
Mahyudin Yassin ni sebenarnya dari awal lagi saya dah kata kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, dia adalah orang yang bernafsu besar di dalam politik. Dia bercita-cita besar di dalam politik. Sebab itu mereka guna alasan kononnya Tun Dr. Mahathir Mohamad letak jawatan, akhirnya barulah dia tawarkan ini. Saya nak bagi tahu dekat Mahyudin Yassin, kalau Tun Dr. Mahathir Mohamad itu ketua kita yang banyak berkorban untuk kita. Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam Parti Bersatu dulu, dia jelajah seluruh negara, masuk felda, masuk hutan, masuk kampung, seluruh negara untuk nak kuatkan Parti Bersatu. Akhirnya apa mereka buat? Mereka sepak Tun Dr. Mahathir Mohamad keluar daripada Parti Bersatu. Apakah orang yang macam ini, orang yang tak tahu nak mengenang budi yang kita nak sanjung? Sebab itu saya kata jangan percaya dengan orang macam Mahyudin Yassin ini. Dan saya rasa langkah Sheraton ini sebenarnya adalah agenda politik Mahyudin Yassin yang diketuai, dikepalai oleh Mahyudin Yassin. Yang menjayakan dia itulah Datuk Seri Azmin lah. Dan ya, Azmin adalah salah seorang daripada kalangan tersebut lah. Ya. Tapi masa Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih tampuk kepimpinan negara, masa tu dia macam tak stabil dan agak goyah. Kenapa? Sedangkan Tun Mahathir sebelum ni dia jadi Perdana Menteri selama 22 tahun. Dia boleh menguruskan kerajaan dengan baik, tapi bila dia menjadi Perdana Menteri bersama-sama Pakatan Harapan, dia macam dia keseorangan. Oh tidak, Burhan, itu sebenarnya itu satu persepsi yang salah. Kita, Burhan, pada zaman kleptokrasi, zaman BN pimpin negara, pada waktu itu rakyat sudah merasai penderitaan dalam kos sara hidup yang tinggi dan sebagainya. Rakyat sudah menghadapi kesengsaraan selama lebih kurang 3-4 tahun. Jadi apabila Kerajaan Pakatan Harapan ambil alih teraju kepimpinan negara daripada Kerajaan Barisan Nasional, expectation rakyat terlalu tinggi. Rakyat ingat kita boleh ubah segala-galanya dalam satu malam. Tetapi kita ingat, Rome was not built in one night. Bukan senang. Kita, Kerajaan Pakatan Harapan, ambil alih daripada Barisan Nasional, hutang negara lebih kurang 1.3 trilion. Tetapi dalam masa 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan pimpin kepimpinan negara, hutang negara turun sampai 700 bilion lebih, daripada 1.3 trilion. Ini menunjukkan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan amat efektif, cukup efektif. Tetapi kerana ini merupakan gabungan kali pertama Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan DAP, dengan Amanah, dengan PKR, yang macam-macam perangai, yang macam-macam songeh, bukan senang. Kita perlukan sedikit masa untuk melalui proses asimilasi, untuk nak serasikan kita semua. Tetapi secara umumnya, secara menyeluruh, Kerajaan Pakatan Harapan telah berjaya menerajui kepimpinan negara secara terbaik mungkin pada waktu itu. Cuma silap dia, saya rasa mungkin rakyat kurang faham. Rakyat harap bila kita ambil alih tampuk kepimpinan negara, kita boleh ubah segala-galanya dalam masa sehari. Tidak. Sebab itu Burhan pun dengan media pada waktu itu, kalau tanya pada waktu itu, media tanya Tun Dr. Mahathir Mohamad, bila Tun nak letak jawatan? Apa Tun Dr. Mahathir Mohamad kata? Ya, insya-Allah saya perlukan lebih kurang 3 tahun. Maknanya Tun Dr. Mahathir Mohamad tahu dia perlukan lebih kurang 3 tahun untuk dia nak pulihkan balik kedudukan ekonomi negara. Tapi masa tu pengikut Datuk Seri Anwar dah tak boleh duduk lah, sebab kata janji nak serah jawatan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar. Itu pun salah satu benda yang menghambat lah. Sebenarnya kita hilang kerajaan ini adalah natijah daripada perangai buruk pengikut-pengikut Anwar Ibrahim. Mereka inilah punca kita hilang segala-galanya. Mereka inilah yang buatkan kita hilang kuasa, hilang kerajaan, kerana mereka tidak sabar.
Saya tak tahulah. Saya pada waktu itu, saya kalau semua orang tahu, saya adalah orang yang mengkritik Anwar Ibrahim secara tegar. Daripada tahun 1998 sampai hari ini, saya amat konsisten dan persisten. Saya kritik Anwar Ibrahim. Apa yang dia buat tak betul, saya kritik. Dan pada satu hari, Tun Dr. Mahathir Mohamad panggil saya ketika dia menjadi Perdana Menteri kali kedua. Tun Dr. Mahathir Mohamad kata kepada saya bahawa apa jadi sekalipun, sebagaimana dia janji kepada keseluruhan rakyat sebelum pilihan raya di tanah air kita, dia akhirnya akan serah kuasa tersebut kepada Anwar Ibrahim. Tetapi Tun Dr. Mahathir Mohamad kata dia perlu lebih kurang 3 tahun. Kerana agenda yang penting ialah agenda untuk kita nak membina semula negara. Kita nak kuatkan semula kedudukan ekonomi negara agar rakyat semua boleh cari makan, senang cari makan dan sebagainya. Akhirnya negara kita akan jadi makmur. Ini lebih penting. Sebab itu Tun Dr. Mahathir Mohamad kata kepada Anwar, sabar. Pada 22 bulan kita sebelum kita jatuh, Tun Dr. Mahathir Mohamad kata bagi kat dia lagi 6-7 bulan saja. Tapi mereka tidak sabar. Dan saya tak tahulah, ini pandangan peribadi saya sebagai salah seorang yang agak rapat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab tu saya nak tanya pengikut otak udang Anwar Ibrahim ni, mereka ni semua ni kalangan bangang. Saya tak tahulah, saya punya reading, saya punya pembacaan saya tengok, kenapa salah satu sebab lagi, kenapa Tun Dr. Mahathir Mohamad kata tunggu 3 tahun. Kerana saya rasa, ini pendapat peribadi saya, dalam jiwa Tun Dr. Mahathir Mohamad, sebelum Yang Berhormat Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail letak jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri, saya rasa Tun Dr. Mahathir Mohamad nak tengok bahawa Yang Berhormat Kak Wan Azizah entitled for pension sebagai mantan Timbalan Perdana Menteri. Dia nak tengok itu dulu. Bukankah itu satu perkara yang mulia? Itu yang orang tak tahu. Kita nak buat ini untuk Kak Wan, supaya dia cukup term untuk dia dapat pencen. cukup term untuk pencen. Tak apa, Tun dengan Kak Wan berundur. Ini kita buat untuk Kak Wan. Tetapi siapa yang mengkhianati? Siapa yang hari-hari menolak agar Tun Dr. Mahathir Mohamad letak jawatan secara kandas segera? Kalau Tun Dr. Mahathir Mohamad letak jawatan, Anwar ambil alih jawatan Perdana Menteri, pada waktu itu Kak Wan kena letak jawatan. Takkan suami Perdana Menteri, Kak Wan isteri Timbalan Perdana Menteri. Sebab itu kita duk terangkan kepada kalangan otak udang pengikut Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim macam dia lah perangai dia. Bila kita tanya dia, tak, saya tidak terlibat, saya tak tahu, saya okey, saya ikut Tun. Belakang dia buat lain. Tapi dia tiap-tiap kali tu dia buat posting bertemu Tun, berbincang tentang peralihan kuasa. Tiap-tiap kali dia hubung dekat media sosial. Benda tu menyebabkan pengikut dia lagi tak sabar lah. Ya, ini satu lagi kelemahan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni pun dia pun lebih kurang macam Mahyudin Yassin. Dia ni dalam diri dia hari-hari duk fikir nak jadi Perdana Menteri saja. Itu saja agenda dia. Kita sebenarnya dalam politik ini pengalaman saya. Kalau kita jujur, kalau kita ikhlas dalam mana-mana perjuangan, kita tidak perlu platform, kita tidak perlu jawatan, kita tidak perlu jadi menteri, timbalan Perdana Menteri dan sebagainya untuk kita nak tolong, bantu, membina semula negara. Apabila saya tewas di Parlimen Jasin, Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kali kedua, saya tidak dibekalkan dengan apa-apa jawatan, saya tidak dilantik untuk apa-apa jawatan, tetapi banyak benda yang kita tolong di belakang tabir untuk sama-sama kita gembling tenaga untuk nak membinakan balik semula negara kita. Itu masa bila Perkataan Harapan Pemerintah tu, Abang Din macam hilang dari radar tu. Saya ingat kan Abang Din ada di luar negara, ada special task apa ke, sebab ada cerita-cerita macam tu. Ya, tak, memang betul. Saya banyak buat perkara-perkara di belakang tabir pada waktu itu. Kerana itu saya selalu ingatkan kawan-kawan, ada yang mengajuk dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, ada yang kecil hati. Saya bagi tahu kepada mereka, jawatan itu terlalu limited. Jawatan itu terlalu sikit. Kalau semua orang buat kerja sikit nak minta jawatan itu, jawatan ini, macam mana? Kita nak buat macam Mahyudin, sogok dengan jawatan itu, dengan jawatan ini.
kita negara Amerika Syarikat yang besar pun jumlah keseluruhan kabinet dia hampir separuh daripada kita je. Apakah kita mau perkara-perkara yang macam tu berlaku? Jadi jawatan tidak penting. Yang pentingnya ialah keikhlasan, kejujuran kita untuk berjuang. Saya kata pada kawan-kawan, kalau nak ikut kecil hati, saya lah patut kecil hati dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya, betul. Saya masuk lokap untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad, perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya masuk penjara Sungai Buloh untuk wadah perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk mempertahankan kes 1MDB. Jadi saya bila keluar pun Tun Dr. Mahathir Mohamad ni dia akan bagi pelbagai tugasan, tapi tanpa perlu kita pegang jawatan. Memadailah, cukuplah. Tapi masa Pakatan Harapan tu takkah apa senarai Menteri Kabinet tu dia menimbulkan kecurigaan dalam kalangan orang Melayu? Sebab dia tengok kebanyakan key position lah, macam Menteri Kewangan, Komunikasi yang biasanya orang Melayu pegang. Tetapi bila walaupun pemimpin berkenaan bukan ada masalah pun, tapi persepsi yang yang timbul, dan ini digunakan oleh pembangkang masa tu lah, untuk membakar lagi sentimen tu. Kalau adakah Tun Mahathir dalam menyusun kabinet tu tidak cermat masa tu? Bukan salah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya rasa, pada pendapat saya, pada waktu itu Parti Bersatu hanya menang lebih kurang 12 kerusi kalau tak salah saya, dan jawatan Perdana Menteri diisi daripada pengurusi Parti Bersatu. PKR menang 40 kerusi lebih, DAP menang 40 kerusi lebih, Amanah 11 kerusi. Saya rasa mungkin tekanan. Kalau permintaan itu datang daripada parti-parti komponen pada waktu itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad terpaksa akur, terpaksa oblige. Dan bukan senang. Orang daripada yang jadi Perdana Menteri itu daripada kalangan yang minoriti. Jadi saya rasa kemungkinannya itulah tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada waktu itu. Contohnya pelantikan Peguam Negara, ramai orang bising. Pelantikan Menteri Komunikasi, Yang Berhormat Goh Bin Tio. Yang Berhormat Goh Bin Tio ada seorang yang cukup rajin bekerja dan sebagainya, orang yang cukup baik, orang yang bukan resis. Tetapi kerana dia adalah daripada kalangan bukan Melayu, kerana kerusi tersebut, kerusi tradisinya disandang oleh orang Melayu, mungkin orang Melayu pada waktu itu tak apa boleh terima. Menteri Kewangan Yang Berhormat Lim Guan Eng dan sebagainya, dia pun buat kerja yang cukup baik pada waktu itu. Jadi pada waktu itu masalah persepsi dan ditambah pula dengan program psychological warfare, perang saraf UMNO. Saya nak maklumkan kepada 32 juta rakyat Malaysia, khususnya orang-orang Melayu, tengok perangai pemimpin UMNO. Ketika kita menjadi kerajaan dalam Pakatan Harapan dulu, hari-hari mereka keluar jumpa orang Melayu, dia berkata tolak Tun Dr. Mahathir Mohamad, tolak kerajaan Pakatan Harapan, kerana mereka melibatkan diri dengan DAP, parti yang chauvinis, parti yang nak membunuh orang Melayu, nak menikam orang Melayu dan sebagainya. Tetapi itu hanyalah propaganda UMNO pada waktu itu, kerana mereka tidak ada isu. Yang mereka ada isu adalah isu perkauman. Untuk nak membangkitkan kemarahan orang-orang Melayu, mereka pegang kepada isu perkauman. Dan pada hari ini, apa pemimpin-pemimpin UMNO kata? Kita boleh bekerjasama dengan DAP. Sungguh cepat, pantas. Berapa bulan saja. Dalam masa berapa hari saja, pemimpin UMNO sendiri mengesahkan bahawa mereka boleh bekerjasama dengan DAP. Malah pemimpin UMNO pun ada jumpa dengan pemimpin-pemimpin DAP untuk berbincang tentang perkara ini. Tak, dia orang cakap bukan dia bincang dengan DAP, dia bincang dengan Amanah. Dan itulah kita ada bukti. Saya ada bukti. Tetapi apa pun bagi saya lah kan, kalau ke depan negara kita perlu kerjasama sedemikian, saya rasa tak ada masalah. Tidak ada masalah. DAP mereka bukanlah orang asing daripada negara China. Mereka adalah warga negara Malaysia yang sah.
kita ini, saya nak ingatkan, saya sebab itulah saya tak berapa boleh nak terima kalau kita main sentimen perkauman. Betul, kita adalah tunjang, kita adalah tunggak untuk nak tuntut kemerdekaan. Tetapi pada waktu itu, kita jangan lupa, orang Cina, orang India juga turut main peranan. Bersama-sama dengan almarhum Tunku Abdul Rahman, terbang ke United Kingdom untuk nak tuntut kemerdekaan. Mereka pun ada peranan mereka. Tapi orang ada sumbangan mereka. Orang kata itu Cina MCA dengan MIC, bukan DAP. DAP dia orang kata komunis. Itu satu rumusan persepsi yang salah sebenarnya. Saya sebenarnya, Borhan, saya amat rapat dengan pemimpin-pemimpin DAP. Macam Yang Berhormat Teresa Kok dan sebagainya. Mereka ini adalah kalangan yang pada hakikatnya cukup akrab dengan bangsa Melayu. Kita tengok Yang Berhormat Teresa Kok sebagai contoh. Yang Berhormat Teo Yi Ching hampir setiap hari pakai baju kurung, pakai baju kebaya dan sebagainya. Dan mereka juga macam Wabi Teresa Kok sering kali melawat masjid di kawasan dia, bagi derma kepada orang Melayu, tolong orang Melayu. Apanya komunis? Komunis dekat mana? Tapi sebenarnya ke depan apa yang Abang Din tengok election kali ni? Kalau sekali pandang nampak macam semua parti tak ada kekuatan sendiri untuk jadi kerajaan. Kalau betul. Election akan datang apa akan berlaku? Itu betul. Saya setuju dengan pandangan Borhan. Pada pilihan raya yang ke-15 ini, ianya akan jadi status quo macam sekarang. Maknanya tidak ada satu-satu parti yang mendapat undi majoriti secara mutlak untuk tubuh kerajaan. Tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Tetapi kalau macam saya kata tadi, kalau pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir, mereka susun betul-betul branding third force ini, saya rasa mereka boleh dapat kursi yang agak banyak untuk main peranan bagi menentukan siapa yang boleh tubuh kerajaan. Mana kerjasama dengan DAP, sebab tu UMNO awal lagi dah buka cerita nak kerjasama dengan DAP. Jadi kalau orang Cina kebanyakan memang menyokong DAP, MCA kurang mendapat sokongan. Jadi kalau untuk membentuk kerajaan yang lebih kuat dan stabil, dia kena kombinasi UMNO, DAP, PKR. Saya punya pandangan lah. Ya, betul. Saya setuju. Sebab tu UMNO ni pun bijak. Mereka pasal mereka tengok tu dia the fixed deposit tu. PKR ada berapa, lebih kurang 40 kursi lebih, DAP ada 40 kursi lebih, dan UMNO ada lebih kurang 40 lebih kursi pada hari ini. Jadi mereka ni opportunis. UMNO ni apa saja yang boleh memberikan kebaikan kepada mereka untuk menjaminkan mereka terus pegang erat kepada tampuk pemerintahan kuasa, mereka akan lakukan apa saja. Dulu mereka kata tak boleh terima DAP lah, kecam DAP dan sebagainya. Hari ini mereka boleh terima. Dulu bergaduh dengan PAS. Kerana untuk menjagakan kedudukan tampuk kuasa mereka, mereka berbalah dengan PAS. Hari ini boleh terima PAS. Jadi bagi saya mereka ni opportunis. Tapi dalam bab bersatu ni nampak kaya walaupun dalam satu saf, dalam satu kerajaan, tapi dia punya hubungan tu macam letak menunggu belah saja. Kemungkinan besar election nanti UMNO akan bergerak sendiri ke macam mana? Saya pada pandangan saya rasa UMNO dah bakar jabatan dengan bersatu. Bakar jabatan? Dah berpatah arang. Apabila tiba musim pilihan raya yang ke-15, saya rasa UMNO akan putuskan hubungan dengan bersatu. Dan saya tak tahulah kedudukan PAS sekarang ni nampak lebih memirip kepada bersatu dalam PN. Tetapi PAS ni pun amat terkenal dengan sifat dan sikap flip-flop dia. Mufarakah dia lah. Jadi itu PAS ni susah kita nak ramal. Hari ni dia cakap macam ni, besok dia buat macam tu. Tapi secara rumusannya saya rasa UMNO akan berputus arang dengan bersatu.
Kalau tengok komen-komen Akal Umbi lah, Akal Umbi UMNO ni, dia kata kalah pun tak apa daripada bekerjasama dengan Bersatu. Itu yang dibawa oleh Majlis Kerja Tertinggi baru-baru ni, decide putuskan untuk tidak kerjasama dengan Bersatu. Tapi kalau tidak kerjasama dengan Bersatu, siapa lagi yang dia boleh bekerjasama dengan Bersatu? Katalah apa selepas election yang option yang terbuka DAP PKR lah. Tak, sebenarnya saya lebih suka kepada cadangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad kata sudah sampai masa ketikanya kita kena tolak ke tepi perbezaan fahaman ideologi politik kita. Kita kena tolak ke tepi semua ego-ego kita. Sekarang kita kena fikir tentang bangsa dan negara. Sebab itulah Tun Dr. Mahathir Mohamad agak konsisten dalam carangan untuk menubuhkan kerajaan perpaduan yang melibatkan semua pihak. Saya rasa ini merupakan satu formula yang cukup baik, satu ramuan yang cukup baik ke arah kita nak membina semula tanah air kita. Saya setuju tu, kerajaan perpaduan ni, dia kabinet ni dibentuk berdasarkan merit. Dia bagus, dia jadi menteri. Betul. Bukan berdasarkan dia dari parti ni dia kena pegang Menteri Kewangan. Parti ni kena pegang Menteri Kerja Raya. Bukan macam tu. Dia berdasarkan merit. Kalau berdasarkan merit, negara kita akan lebih dan juga Borhan, untuk nak lantik jawatan menteri dan sebagainya sebagai pemimpin dan sebagainya, tak semestinya daripada parti-parti politik. Ya, betul. Kemungkinannya daripada kalangan profesional yang baik, yang terkenal, daripada pemimpin-pemimpin NGO. Betul. Jadi saya rasa itu merupakan satu formula yang terbaik untuk kita nak membangunkan semula tanah air kita. Tapi hari tu sampai hampir-hampir berjaya lah. Bila Tun Mahathir nak bentuk kerajaan perpaduan tu, sebenarnya rakyat menyambut baik. Tetapi orang politik yang akhirnya macam jeopardize usaha tu dah jadi lain. Itulah yang jadi kerajaan Perikatan Nasional sekarang ni. Ya, kerana mereka gila kuasa. Semua nak berebut kuasa. Semua nak kontrol kerajaan. Kalau kata mereka ada kuasa, mereka masih berpaut kepada jawatan dan kuasa dan sebagainya, macam-macam perkara mereka boleh lakukan untuk agenda kepentingan peribadi mereka. Ini masalah dengan orang politik sekarang. Mereka tidak ikhlas lagi dalam perjuangan. Mereka bukan bercakap tentang perjuangan untuk nak membina semula negara, nak bantu rakyat secara tulen dan sebagainya. Mereka kira diri mereka dulu. Dia kalau sekarang ni ke depan lah, siapa lagi yang ada pemimpin yang ke depan yang kita boleh harapkan selain daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad? Saya rasa ramai pemimpin-pemimpin daripada kalangan selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad, banyak talent-talent baru yang kita boleh ketengahkan. Contohnya kalau kita tengok dalam social media, macam reputasi Yang Berhormat Mat Hassan agak baik. Yang Berhormat Hishamuddin Tun Hussein pun saya rasa diterima. Waimah Yang Berhormat Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir pun boleh terima. Jadi kita tidak pernah ketandusan pemimpin-pemimpin baru. Tetapi yang pentingnya kita nak kena letakkan asas yang kuat dulu ke arah untuk nak membina semula negara. Yang itu kita boleh fikir kemudian. Syed Saddiq macam mana? Syed Saddiq ni dia ni anak muda yang mempunyai potensi, saya tidak nafikan. Tetapi kemungkinannya perjalanan dia untuk nak pegang tampuk kepimpinan tertinggi itu masih lagi jauh. Banyak benda lagi yang dia kena belajar sebenarnya. Kerana dia adalah orang baru dalam politik. Dan dia pun sebenarnya naik mendadak. Jadi saya rasa orang-orang yang macam daripada kalangan Syed Saddiq tu, biarlah mereka bersabar sekejap. Mereka suruh mereka timba seberapa banyak ilmu yang boleh dulu. Dan kita tak nafikan juga macam Khairi Jamaluddin semua. Sebenarnya kita tidak pernah ketandusan pemimpin-pemimpin muda untuk ambil alih teraju kepimpinan negara. Mana cuma kena bagi ruang. Ya. Itu yang baiknya bila ada banyak parti. Jadi orang-orang yang bakat ni dapat menonjol di parti lain. Kalau dia duduk di UMNO tu struktur dia memang begitu dah. Ya. Dia susah nak bergerak lah. Itulah yang bawah ni nak menembusi struktur yang sedia ada ni susah. Sama juga MCA,
Parti-parti lama ni semua masalah dah. Jadi bila parti baru ada, macam Bersatu, Amanah, jadi orang yang berbakat ni dia dapat menyelah lah di parti lain. Dan itu yang dapat peluang bertanding. Kalau tidak nak bertanding tak ada peluang. Betul. Betul. Dia hanya terhad pada ketua bahagian, timbalan ketua bahagian saja kalau UMNO. Itu pun ketua bahagian, timbalan ketua bahagian akan bergaduh pula. Kalau ketua bahagian tak dipilih jadi calon, timbalan dipilih, ketua bahagian akan kacau. Dia akan jadi itu. Tapi bila ada parti baru, ini yang dapat menyelahkan. Tapi orang kata bila banyak parti Melayu akan menyebabkan perpecahan dalam kalangan orang Melayu pula. Saya rasa tidak. Sebenarnya tidak. Kalau wujudnya lebih banyak parti-parti Melayu, tak semestinya ia akan menyebabkan perpecahan di kalangan orang Melayu. Kerana kita akhirnya, saya rasa akhirnya pada waktu pilihan raya, kalau macam di kalangan PH, sudah pasti mereka akan bincang pembagian kerusi untuk menentukan bahawa ianya tidak bertindih dan sebagainya. Dan akhirnya pun kita boleh bergabung balik. Saya rasa ini keistimewaan orang Melayu lah. Orang Melayu ni, apa pun kita bercakap tentang orang Melayu, apabila orang Melayu tersepit, mereka nampak kedudukan bangsa Melayu dan agama Islam tergugat, dan pada waktu itu insya-Allah kita boleh bergabung. Ini keistimewaan yang ada pada orang Melayu, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bab-bab lain dia boleh bergaduh. Bab-bab lain dia boleh bergaduh, kita boleh gaduh. Macam saya, kita mempunyai perbezaan pendapat dalam politik dengan Datuk Seri Najib, dengan pemimpin-pemimpin UMNO, tetapi apabila kita berjumpa, kita bersalaman. Kita tidak pernah bermusuh. Macam dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya, kita tidak pernah bermusuh. Kerana kita tidak pernah campur hubungan silaturahim sesama bangsa dengan politik. Itu yang patut dipegang oleh semua orang politik. Ya, kita harap ini yang harus dipegang oleh semua orang politik. Tapi setakat ini, alhamdulillah, kalau kita tengok baca akhbar-akhbar semua, dia ni kata pada kawan ni kata kepada kawan ni. Tetapi apabila berjumpa, semuanya agak mesra. Tapi itu yang masyarakat pula anggap dia orang ni main wayang ke kan. Di depan kita dia orang bergaduh pakai narak kan, tapi bila belakang kita dia orang berpeluk-peluk. Kan sekarang ni gambar orang boleh ambil pakai handphone, orang sebarkan di media sosial kan. Orang cakap tengok ni kita bergaduh sampai bercerai berai, putus saudara, dia orang berpeluk-peluk. Macam mana pula tu? Tapi sebenarnya ini yang dituntut oleh agama Islam. Kita orang Melayu ni, kita jangan tengok pada dasar dia. Akhirnya kita kena pegang pada ajaran Islam yang berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara tulen. Kerana Allah Ta'ala kata kita tidak boleh bermusuh sesama hambanya. Rasulullah pun bersabda kita tak boleh bermusuh sesama umat dia. Jadi politik lah. Kalau datang kepada hubungan silaturahim, kalau perlu kita berpeluk lah. Adakah ini menyebabkan yang Dr. Mahathir kata dia bersedia untuk kembali pada UMNO? Ya, Tun Dr. Mahathir Mohamad, itu saya kata. Orang kata Tun Dr. Mahathir Mohamad ni, dia ni kuku besi, gila kuasa dan sebagainya. Itu mengarut sebenarnya. Orang kata kerana parti dia tak didaftarkan, jadi dia tak ada tempat, dia nak balik ke UMNO lah. Parti Perjuang tidak didaftarkan ke, kita ada alternatif kita macam mana kita nak bertanding. Itu tidak ada masalah langsung. Tetapi apa yang diungkapkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini, yang mengatakan bahawa dia bersedia untuk balik ke pangkuan UMNO sekiranya UMNO dibersihkan terlebih dahulu. Ini menunjukkan Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah tokoh negarawan berjiwa besar yang meletakkan kepentingan perpaduan Melayu dan Islam di atas segala-galanya. Dia bukan orang yang ego. Kalau dia ego, dia akan kata, saya tidak akan terima UMNO. Kita ada cara lain untuk kita nak pegang tampuk kepimpinan negara. Tetapi bila dia mengeluarkan hasrat tersebut, saya sebagai salah seorang yang agak rapat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya tahu itu datang daripada hati nurani Tun Dr. Mahathir Mohamad secara jujur dan ikhlas, secara amat suci. Kerana akhirnya
Tun Dr. Mahathir Mohamad nak tengok perpaduan Melayu yang jitu, yang mampan dan yang mantap. Kalau Tun Dr. Mahathir Mohamad dan beliau UMNO, Abang Din je ikut sekali. Kalau saya, macam saya kata tadi, saya tidak taksub dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi apa pun saya akan terus mengikuti, taat kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan berpegang erat kepada wadah perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita ni dah sampai ke hujung. Kita patutnya setengah jam. Tapi ni dah dekat sejam. Lagi 3 minit lagi sejam. Ya. Ada apa lagi yang Abang Din nak tambah? Sebab ni first time datang kan. Jadi kalau ada benda yang nak tambah yang saya belum tanya lagi, bolehlah last ni. Ya, mungkin perkara yang terakhir yang kita sentuh di saat-saat akhir tentang kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan UMNO ni, saya harap semua pihak akan bersikap terbuka. Bersikap secara jujur dan ikhlas, tidak mempunyai sebarang perasaan syak wasangka dan sebagainya, dan seandainya boleh kita pikullah tanggungjawab ini secara satu fardu kifayah, kita laksanakan secara terbaik mungkin untuk jaminkan pergerakan pencantuman kita ini berlaku semula demi untuk perpaduan Melayu dan perpaduan ummah di tanah air kita. Dia penting yang Melayu bersatu ni sebab Melayu adalah majoriti rakyat negara ni. Kalau dia berpecah, negara ni tak stabil. Betul. Itu Tapi okey, saya tutup perbincangan hari ini dengan persoalan. Persoalannya adakah UMNO bersedia dan ikhlas untuk menerima? Jadi itu perlu dijawab oleh pemimpin UMNO sendiri dan ahli UMNO sendiri. Apakah mereka bersedia untuk terima kembali Tun Dr. Mahathir Mohamad? Kita bukan orang yang boleh membuat keputusan dan bukan orang yang boleh membuat penilaian. Saya tutup perbincangan hari ini. Nanti kita jumpa lagi Abang Din datang, InsyaAllah. untuk ulas isu semasa. Seronok juga bincang dengan Abang Din pasal banyak benda yang di balik tabir yang kita tak tahu. Ini pun saya tak korek sangat lagi sebab ini baru wawancara pertama kan. Kalau InsyaAllah, kalau terlampau mendesak sangat dia, Abang Din pun sering nak datang lah kan. Okey, kita jumpa lagi untuk Terima kasih, langsung seterusnya. Burhan. Terima kasih kerana Abang Din sudi hadir. terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.